أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ali Mehdi bin Muhammad Nur Ali, nombor metrik 055716. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan penceraian secara taklid di mahkamah syariah. InsyaAllah. Jadi kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu what is talak taklid. Jadi taklid adalah perkataan dasarnya adalah alaqah yu'alliku, yang bermaksud bermaksud gantung atau sangkut, dan perkataan talak yakni daripada kata dasar talaqa yutaliqu yang bermaksud dari segi bahasa bermaksud meleraikan atau melepaskan sesuatu ikatan. Jadi talak taklid in term of terminology mean associating the fall of talak with something, whether if it is the action or tense, future and so on. Jadi talak taklid ini mengaitkan jatuhnya talak dengan sesuatu perkara, sama ada perbuatan suami sendiri, isteri, orang lain dan keadaan masa depan dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, jika seorang suami mengatakan kepada isterinya, iaitu jika engkau keluar daripada rumah ini maka jatuhlah talak, maka tertalaklah engkau. Jadi di sini apabila isteri itu keluar juga maka tertalaklah dia. Jadi istilah ini juga dinamakan sebagai talak muallaq dan talak muqayyad. Jadi seterusnya kita hukum talak taklid dalam Islam. First opinion is majority of ulama, yakni majority ulama agree to say that divorce by talak taklid is valid. Ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 22. Mafhumnya, talak yakni yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskan yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Jadi itu yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah daripada Mazhab Az-Zahiri, yang mengatakan divorce by talak taklid ini adalah invalid. Ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 1. Mafhumnya, wahai Nabi, apabila kamu, yakni engkau dan umatmu, hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada iddahnya. Jadi ini adalah dua pendapat yang berkaitan dengan talak taklid. Jadi seterusnya kita pergi pula kepada kategori talak taklid ini. Kategori taklid ini ada dua. Yang pertama ordinary taklid divorce, yang ni talak taklid biasa. Yang kedua official taklid, yang ni taklid yang rasmi. Jadi apa itu ordinary taklid divorce? Jadi talak taklid yang dilafazkan oleh suami dengan kehendak dirinya sendiri, seperti contoh ucapan daripada seorang suami kepada isterinya, jika engkau keluar daripada rumah ini tertalaklah engkau. Apabila isteri itu keluar juga maka tercerailah dia dengan serta-merta. Itu adalah talak taklid biasa. Jadi kita pergi pula kepada taklid yang rasmi, yakni taklid yang dibacakan oleh seorang suami sebaik sahaja selesai akad nikah yang dilangsungkan. Jadi ini kuasa mahkamah syariah mengesahkan pembubaran perkahwinan melalui pembacaan lafaz taklid termaktub dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Dalam Seksyen 50, penceraian di bawah taklid atau janji Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Jadi ini adalah antara dua kategori talak taklid biasa dan taklid secara rasmi. InsyaAllah seterusnya akan disambung oleh rakan-rakan saya. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Mirza bin Abdul Rahman. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan mengenai maksud taklid di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam. So, the meaning of taklid according to Islamic Family Law in Section 2, Interpretation Islamic Family Law, Enactment, State of Selangor 2003. Taklid means the wording of the agreement made by the husband after the contract marriage in accordance with the hukum syara and the provision of this enactment.
So, taklik bermaksud lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad perkahwinan mengikut hukum syarak dan peruntukan enactment. Baiklah, slide yang seterusnya adalah the section that related to the divorce by taklik are available in the Act 303, Islamic Family Law, Federal Territories, Act 1984, Part 4, Dissolution of Marriage. Jadi, in Section 50, Divorce under Taklik of Promise, Clause 1, a married woman may, if entitled to the divorce in accordance with the terms of the certificate of taklik made after the marriage, apply to the court to determine that the such divorce has taken place. Jadi seorang wanita yang sah menjadi isteri perlulah segera memaklumkan kepada mahkamah bahawa perceraian telah dilakukan. Dan yang kedua, the court should examine the application and make inquiry to the validity of divorce, and if satisfied that the divorce is valid in the accordance with the hukum syara, should confirm the record the divorce and send the certified copy of the record to the register concerned and to the chief register to be registered. Jadi, mahkamah hendaklah meneliti permohonan itu dan membuat siasatan kesahihan perceraian itu. Dan jika berpuas hati bahawa perceraian itu adalah sah mengikut hukum syarak, hendaklah mengesahkannya dan merekodkannya perceraian itu dan menghantar salinan yang diperakui rekod itu kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar untuk didaftarkan. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Zulkifli, nombor metrik 056421. Baiklah, saya akan menyambung pembincangan kepada keputusan kes yang pernah diputuskan di Mahkamah Syariah di Malaysia, iaitu saya ambil pada kes yang pertama adalah kes Nur Azma Tengah lawan Ahmad Arifin, di mana dalam kes ini ianya adalah lafaz taklik yang biasa dan defendant telah melafazkan taklik dengan talak 3 kepada si isteri dengan taklik tidak membenarkan si isteri keluar dari rumah dan bekerja. Maka si isteri telah melanggar taklik tersebut dan pergi bekerja di sebuah kedai nasi kukus, dan si isteri telah membuat satu pengesahan di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah telah sabitkan lafaz taklik tersebut dengan talak 3. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat pula kepada kes Mastura binti Awang lawan Muhammad Nazri bin Ismail. Dalam kes ini adalah kes taklik yang dilafazkan secara rasmi, iaitu sebagaimana yang tercantik dalam sijil nikah mereka. Okey, pemohon iaitu Mastura telah memohon kepada mahkamah untuk bercerai secara taklik kerana si suami telah meninggalkan si isteri melebihi 4 bulan. Dan si isteri telah membawa 4 orang saksi ke mahkamah untuk memberi keterangan, dan mahkamah juga telah meminta si isteri untuk angkat sumpah istizhar. Mahkamah telah berpuas hati dengan keterangan dan sumpah tersebut dan menjatuhkan dan sabitnya talak isteri dengan talak 1. Baiklah, secara kesimpulan dan analisis yang kami peroleh daripada lafaz taklik ini adalah sekiranya satu lafaz taklik tersebut berada dan telah dicatatkan dan direkodkan di sijil pengakuan nikah, maka sekiranya dilanggar oleh pihak suami, ianya tidaklah jatuh talak taklik secara automatik. Ini bermakna si isteri perlu untuk membuat aduan ke Mahkamah Syariah supaya Mahkamah Syariah mensabitkan taklik tersebut. Manakala sekiranya dia adalah taklik yang secara biasa, sebagai contoh, jika kau keluar pada rumah ini tertalaklah kau dengan talak 1, maka dalam keadaan begini si isteri perlu dalam keadaan segera untuk membuat pengesahan lafaz taklik di Mahkamah Syariah. Okey, yang keduanya analisis kami yang kami dapati adalah di Malaysia cara amalannya adalah mengamalkan taklik, namun terdapat satu negeri iaitu negeri Perlis tidak mengamalkan taklik. Ini kerana berdasarkan beberapa pandangan yang lain, serta sekiranya nak meletakkan taklik dalam sijil nikah perlu berurusan dengan pejabat agama. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.